وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia, alhamdulillah, pada petang hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala dan juga orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan berkat daripadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada tengah hari ini, dan itu jugalah kita punya kuliah kita pada waktu subuh pagi tadi, iaitulah berkenaan dengan persediaan seseorang nak pi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila kita sebut nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bukannya satu cerita yang boleh untuk kita reka-reka. Dan tuan, dia adalah hari yang begitu mencemaskan dan dia adalah hari yang sangat besar. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut yaumun la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Nanti kamu akan pi kepada satu hari yang mana hari tersebut anak-anak, harta benda, ianya tidak memberikan manfaat, melainkan, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan bila mana dia datang kepada Allah dalam keadaan hati dia sejahtera. Dan tuan, jadi kita terang pada pagi tadi, apa dia persediaan yang perlu untuk seseorang manusia itu lakukan. Ianya ada 3 perkara. Dan tuan, dia tak banyak, dia cuma ada 3 sahaja.
yang menjadi persediaan kita nak pi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kena pastikan yang kita ada iman kepada dia. Dan tuan, iman ni sebagaimana yang kita dah terang pada subuh tadi, ianya adalah i'tiqad, pegangan kita bahawa Allah itu dia Tuhan yang mentadbir seru sekalian alam, yang menjadikan alam ini. Kemudian daripada dialah segala manfaat mudarat. Kemudian kita pun beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dia. Dan ini adalah perkara asas. Siapa yang tidak ada iman kepada Allah Ta'ala, ianya sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Mujadalah, bila mana dia melakukan kebaikan, ianya seperti fata morgana. Dan dia nampak elok, dia nampak elok macam fata morgana. La ni kita nampak. Dan la ni cuaca panas. Cuaca panas ni kalau kita bawa kereta, kalau kita bawa motor, tuan, nanti kita akan nampak dekat depan tu macam berayak, dia macam beralun macam tu. Tuan, tapi bila kita pergi dekat, tengok-tengok benda tu tak ada pun. Tuan, maka itu adalah fata morgana. Maka macam itulah orang ni bila mana dia tidak ada iman kepada Allah, maka amal-amal kebaikan dia tidak diterima oleh Allah. Dan maka kita kena ada iman ini, satu. Yang keduanya tadi kita sebut, kena ada bekalan amal kepada Allah. Dan bila dia nak beramal, dia kena pastikan ada dua benda ni. Yang pertama, dia beramal sesuai sebagaimana yang Allah nak. Dan jangan dia buat sesuatu perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia nampak pada fikiran dia macam baik, dan tapi bila Allah Ta'ala dia dah tetapkan tata cara dia, dan jangan kita dok ubah lagi dah. Kerana itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam beramal dia kena memperbanyakkan amal. Dan tu pasal apa dia kena perbanyakkan amal? Kerana tak tahu manakah dia amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, cerita ni mengingatkan kita bagaimana ada satu orang abid, orang yang kuat beribadah kepada Allah pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan tuan, dia beribadat pada Allah selama 70 tahun. Lalu dia pun tanya dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, boleh tak kamu pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, kemudian kamu tanya dengan Tuhan, bagaimana dengan amalan aku yang selama 70 tahun itu. Dan tuan, bila kita sebut jumpa dengan Allah Ta'ala, sikit saya nak sentuh, kita serahkan makna jumpa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita takwil, tanpa kita tafsirkan apa-apa. Dan tuan, kita serahkan makna dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana untuk kita menjaga kita punya kefahaman dan keyakinan kita. Dan kita tak mau sebagaimana yang disebut di dalam Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi. Dan disebutkan oleh Imam Tahawi, siapa-siapa dia yang menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluknya, maka sungguh dia telah pun kafir, kata Imam At-Tahawi rahimahullah wa ta'ala. Dan kerana Allah Ta'ala ni laisa kamithlihi syai', dia itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Nabi itu lagu mana Nabi Musa alaihi salam jumpa dengan Allah Ta'ala?
Tuan-tuan, cerita tu cerita panjang, tetapi kita hanya menyerahkan dia punya makna dia dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu Nabi Musa alaihissalam dia pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tanya, bagaimana dengan amalan orang ni yang selama 70 tahun dia mengabdikan diri pada Allah? Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa, habaq kepada hamba aku itu amalan-amalan dia aku tak terima semua sekali. Dan bayang tengok 70 tahun punya nilaian amal, tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu lelaki ini, abid ini, dia berdoa kepada Allah, minta rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, bila dia minta rahmat daripada Allah, lalu Allah Ta'ala kata, seluruh daripada amalan dia aku terima, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita tak tahu manakah dia amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekalan yang ketiga kita sebut pagi tadi, dia kena menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bekalan yang kita nak buat ni dengan 3 perkara ni. Pertamanya dengan iman, yang keduanya bekalan amal, dan yang ketiga menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tambahan pada tengah hari ni, pada petang hari ni, tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah kita minta satu perkara yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, besar tak besar benda ni kita minta, walaupun kita telah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tak ada umat yang terlebih istimewa daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang lebih diistimewakan oleh Allah melebihi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan masuk ke dalam syurga Allah sebelum syurga itu dimasuki oleh umat aku terlebih dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya kita. Dan tuan, Masya Allah, umat ni dia mendapatkan rida daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh kerana benda ni besar, lalu kita minta di dalam Fatihah kita. Dan apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Dan tu pasal apa kita minta jalan yang lurus itu? Kerana manusia diuji oleh Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, manusia akan menghadapi segala fitnah dan juga pancaroba dunia yang kadang-kadang menjauhkan manusia itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kegelapan ni, bila mana manusia masuk ke dalam kegelapan tersebut, dan tuan, maka nak keluar daripada dia cukup payah. Payah, tuan-tuan. Sebab itu pada hari ini kita ada macam-macam pahaman. Dan tuan, ada orang yang dia berpahaman macam tu, ada orang yang dia berpahaman macam ni. Dia pegang sungguh-sungguh kefahaman itu. Dan tuan, kerana tu kita minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita berjalan ni adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan kita tadabbur sikit ayat Quran. Dan bila Allah Ta'ala sebut kegelapan, dia sebut dengan jamak. Dan tuan, makna jamak ni maksudnya banyak. Zulumat, dikeluarkan mereka daripada kegelapan, kata Allah. Dan tuan, ni yang disebut oleh ulama tasawuf. Dia kata apa? Dia kata fitnah ini
Ataupun kita kata syaitan ini dia nak memesongkan manusia ibarat waktu malam pada batu hitam dan di situ terdapatnya semut yang berwarna hitam. Tuan-tuan tengok macam mana. Nah, waktu malam pun dah kelam dah. Tuan-tuan, kemudian batu hitam pula lagi. Kemudian dekat situ adanya semut hitam. Tuan-tuan, nak cerita apa? Manusia bila mana dia masuk ke dalam fitnah, maka dia bertimpa-timpa dia punya kegelapan dia. Lalu Allah Ta'ala kata dikeluarkan manusia itu daripada segala kegelapan itu ilan nur. Dan tuan, bila Allah Ta'ala sebut cahaya, dia tak sebut banyak, dia sebut satu saja. Dan maknanya apa? Cahaya kebenaran itu cuma satu, kebenaran itu cuma satu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan fitnah itu ianya terlalu banyak. Tuan-tuan, maka kita nak balik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam ayat yang kita baca tadi, pada hari yang mana harta tak beri manfaat, kemudian anak beranak pun tak memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang ni bila dia pi kepada Allah Ta'ala, hati dia sejahtera. Tuan-tuan, apa dia makna hati sejahtera ini? Tuan-tuan, dua makna dia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, yang beriman ni kita lepas. Tuan-tuan, kalau tanya dengan siapa pun juga, jangan tanya orang Islam lah, tanya pada orang yang tak Islam pun. Tuan-tuan, kalau tanya dengan dia, apa ni, sikit-sikit Tuan Allah, sikit-sikit Tuan Allah. Tuan-tuan, dia pun percaya juga. Tuan-tuan, maka dalam bab iman ni insya-Allah kita semua lepas belakang. Tuan-tuan, kita beriman yang Allah itu Tuhan dan Nabi SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebahagian besar orang lepas benda ni. Tuan-tuan, tapi dia ada satu lagi, jalan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni ramai manusia hak yang gagal. Kerana apa? Kadang-kadang dia beriman mengikut faham kelompok dia. Dia tidak faham iman itu, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dalam Islam ni, kita sendiri pun ada banyak aliran-aliran. Tuan-tuan, kita ada aliran Mu'tazilah, kita ada aliran yang namanya Ibadi. Tuan-tuan, ada Islam yang namanya adalah Islam Muhammadiyah, Qadiani. Tuan-tuan, ada macam-macam versi, dia ada macam-macam jenama Islam ini. Tuan-tuan, mereka ni semua Islam lah. Tuan-tuan, mereka semua ni Islam. Cumanya mereka itu tersesat daripada jalan mereka. Tuan-tuan, lalu mereka beribadat dengan cara yang tak betul. Akhirnya mereka dianggap sebagai golongan-golongan yang tersesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itulah dalam Fatihah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi terang kat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ni jalan yang lurus, jalan yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalan yang mana diredai oleh Allah Ta'ala. Waladhdallin, bukannya jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tuan-tuan, kalaulah jalan itu terang nyata dia haram, tak apa. Tuan-tuan, macam orang minum arak, tuan-tuan, yang tu ringan. Oi ustaz, jangan cakap ringan, itu dosa besar tu. Tuan-tuan, ya, dia dosa besar, tapi kita nak kata minum arak tu jelas pengharaman dia. Tuan-tuan, orang yang berzina,
jelas dia punya pengharaman dia. Dan tapi yang kita takut ni apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka sangka mereka dah buat kebaikan. Tuan-tuan, sebagai contoh, dia ni kerja dia ibadat je hari-hari. Tuan-tuan, ibadat ya, dia tak kira siapa dah. Tuan-tuan, dalam dia ibadat ni, dia tak jaga hubungan kekeluargaan dengan adik-beradik dia. Tuan-tuan, dalam dia beribadat ni, dia tak kira jiran dia ni makan ke tak. Tuan-tuan, orang ni susah ke tidak. Tuan-tuan, kerja dia beribadat je siang dan juga malam, sehingga kan dia tidak memberikan perhatian berkenaan dengan saudara se-Islam dia. Tuan-tuan, paling kurang pun kalau dia tak ada duit nak bantu, maka dia bantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin", siapa-siapa yang tidak beri perhatian kepada urusan orang Islam, tuan-tuan, maknanya dia tak ambil berat berkenaan dengan saudara-saudara dia. Tuan-tuan, apa kata Nabi? "Falaisa minna", orang ni bukan daripada kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi keadaan dia, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ni yang disebut oleh Allah Taala. Mereka sangka mereka dah buat kebaikan, tetapi tidak. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemurkaan pada sisi dia. Tuan-tuan, maka kerana itu untuk kita jumpa dengan Allah Ta'ala tak cukup hanya sekadar kita dengar dalil kita akan mati esok, kemudian kita kena buat bekalan. Tuan-tuan, kena tambah satu lagi, perjalanan kita nak kena betul. Tuan-tuan, perjalanan yang lagu mana? Perjalanan itu adalah perjalanan yang Allah Ta'ala redha. Tuan-tuan, kerana itu bila mana kita nak jalan ni, bila mana kita nak masuk dalam kumpulan apapun, nak belajar ilmu apapun, tuan-tuan, tolonglah kita timbang dia pada neraca syariat Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia dibenarkan pada syarak ataupun dia tidak dibenarkan pada syarak? Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita nak balik pada Allah Taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa dia hati selamat? Tuan-tuan, iman dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dia selama dia berjalan atas dunia dulu ni betul dengan tuntunan daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dulu setakat tu tazkirah kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita beramal dengan segala kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita buat itu ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.